bersama lagi dalam pelajaran seterusnya, pelajaran 9 Asas Sistem Sosial Islam. Konsep sistem sosial Islam dan adab dan etika berdasarkan sistem sosial Islam itu sendiri. Sebelum itu, apa itu sistem sosial Islam kita kena tahu. Jom kita tengok sama-sama apa itu sistem sosial Islam. Konsep sistem sosial dalam Islam. Yang pertama sekali korang kena tahu apa maksud konsep sistem sosial dalam Islam tu. Okey. Maksud konsep sistem sosial dalam Islam ialah sistem yang mengawal dan memberikan panduan berkaitan cara manusia berhubung antara satu sama lain. Sumber utama sistem sosial Islam ada 4. Yang pertama sekali ialah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk diamalkan dan disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua ialah Al-Sunnah. Al-Sunnah ialah segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perbuatan, pengakuan, perkataan, sifat fizikal dan akhlak. Yang ketiga ialah Al-Ijma'. Al-Ijma' bermaksud kesepakatan para ulama' mengenal suatu hukum syarak berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah selepas kewafatan Rasulullah. Dan yang terakhir sekali ialah Al-Qiyas. Al-Qiyas bermaksud menyamakan suatu hukum yang tiada nasnya dengan suatu hukum yang ada nasnya disebabkan ada persamaan. Lamat sistem sosial Islam ada 4. Yang pertama sekali untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Yang kedua, melaksanakan tugas sebagai khalifah untuk mentadbir dan memakmurkan alam. Yang ketiga ialah melaksanakan hak dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat ialah mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat. Adab dan etika berdasarkan sistem sosial Islam ada 5. Sebelum tu korang kena tahu apa maksud adab, apa maksud etika. Adab bermaksud tingkah laku sopan, berbudi bahasa, pekerti yang halus dan mulia. Etika pula bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu atau sekumpulan manusia. Yang pertama ialah berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua ialah perhubungan berdasarkan iman dan takwa kepada Allah. Yang ketiga ialah mengutamakan kepentingan orang lain berbanding dengan kepentingan sendiri. Yang keempat ialah mengamalkan akhlak mulia setiap masa. Dan yang kelima ialah menghormati kepelbagaian budaya dan adat resam. Saya harap anda jelas dengan apa yang telah diterangkan oleh para pelajar sebentar tadi berkaitan tentang konsep sistem dalam atau sistem sosial Islam. Nah, hari ini kita tengok seterusnya kita tengok apakah dia hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak asas yang diperlukan oleh setiap manusia untuk menjalani kehidupan dengan sejahtera. Okey, hak-hak asas. Maksudnya kita punya hak ni lah. Hak-hak kita untuk menjalani kehidupan. Dan kita kena ingat, banyak dalam sistem hak asasi manusia ni. Tapi ada juga Islam ini membataskan sesuatu perkara tu. Walaupun kita nampak macam hak asasi manusia, tetapi ia dibataskan dengan apa-apa yang diajarkan dalam Islam. Now, apa dia hak asasi manusia? Yang pertama adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama. Islam ini bukan agama paksaan. Islam tidak memaksa kita untuk memeluk Islam. Tetapi bila mana kita berada dalam Islam, kita memang tidak dibenarkan untuk keluar daripada Islam. Kat situ itu bukan konsep paksa. Kalau awak nak masuk, masuk. Okay, pada ketika itu sebelum kita Islam. Kalau sebelum orang tu Islam, masuk. Tapi selepas awak masuk, jangan awak keluar. Itu dia punya konsep dia. Sebab Islam itu nak menjaga agama dia. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa boleh masuk tak boleh keluar? Yes, sebab Islam nak menjaga agamanya. Sebab Islam adalah agama yang paling benar, agama yang paling tepat dia sekali. Seterusnya kebebasan bersuara. Dalam kebebasan bersuara ini memang jelas kita tahu manusia sekarang ni, utamanya dalam dunia sekarang ni, memang suka dalam kebebasan bersuara. Tapi dalam kebebasan bersuara ni adalah untuk mengemukakan pendapat masing-masing, tapi bukan untuk menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Itu kena tahu. Kebebasan bersuara ni adalah untuk mengeluarkan pendapat, itu pun mengikut salurannya. Bukan mudah-mudah, bukan senang-senang kita sesuka hati kita nak buat sesuatu. Yang ketiga, perlindungan nyawa. Nyawa manusia sangat berharga. Wujud pelaksanaan undang-undang Islam dan menegakkan keadilan dan melindungi nyawa manusia. Ini adalah
sesuatu perkara yang menunjukkan bahawa Islam itu sangat mementingkan nyawa. Daripada segala perkara, nyawa itu nombor satu. Faham tak? Macam kita dalam situasi sekarang ni COVID-19. Okay? Ada yang berpertikaikan dan persoalkan. Kenapa kita perlu solat berjarak? Kenapa masjid ditutup? Kerana Islam sangat mementingkan nyawa. Sangat menjaga nyawa. Kalau kita masih membiarkan perkara itu berlaku, maka nyawa manusia ataupun nyawa umat Islam sendiri akan terancam dan terabai. Seterusnya kehormatan diri. Islam juga sangat mementingkan dalam kehormatan diri. Tidak dipandang hina oleh orang lain. Supaya kenapa kita kena jaga Islam, kena jaga kehormatan diri supaya tidak dipandang hina oleh orang lain, menghindari perbuatan yang boleh mencemarkan maruah diri dan seterusnya pemilikan harta. Itu hak kita memiliki harta. Kenapa kita perlu memiliki harta? Kerana untuk berusaha meningkatkan taraf hidup, mencari rezeki yang halal dan digunakan kepada kebaikan. Dan akhir sekali, keamanan dan keselesaan juga adalah hak asasi kita untuk mendapatkan keamanan dalam sesebuah tempat. Ialah kerana Islam menjamin keamanan dan kesihatan dalam kehidupan manusia. Keselamatan, bebas dan kebebasan golongan bukan Islam turut terjamin. Maksudnya, Islam menjamin kebebasan, keamanan dan keselamatan kita sebagai orang Islam. At the same time, dalam masa yang sama, Islam juga menjaga keamanan, keselamatan bagi orang-orang bukan Islam. Ada hadis kan menyatakan kita kena jaga keamanan dan keselamatan orang Islam itu adalah orang bukan Islam itu adalah tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Apakah keistimewaan sistem sosial Islam? Keistimewaan sistem sosial Islam ni ada empat. Ada empat. Yang pertama, ianya bersumber Al-Quran dan Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Kenapa nak menunjukkan ianya bersumberkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Menjalinkan perhubungan. Kerana ianya boleh menjalinkan perhubungan dan pergaulan antara manusia berteraskan panduan wahyu dan peraturan Allah. Panduan wahyu dan peraturan Allah. Tanpa kita berteraskan perkara ini, ianya membahayakan. Sesungguhnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah juga dapat membentuk pentadbiran masyarakat melalui akidah, syariah dan akhlak. Dan akhir sekali, dengan bersumberkan Al-Quran juga, maka ianya dapat mempunyai matlamat untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat. Seterusnya, hak asasi yang kedua ataupun keistimewaan sistem sosial yang kedua, menjaga hak asasi manusia. Sistem sosial Islam sangat menjaga hak asasi manusia. Okay? Menjamin hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, persamaan darjat, mendapat keadilan, pemilikan harta dan kebebasan. Seterusnya, keadilan sosial kepada masyarakat dan akhir sekali menyemai sikap saling memahami antara ahli masyarakat. Dan yang ketiga, iaitu menjadikan keluarga sebagai asas masyarakat sejahtera. Sebab apa-apa pun ianya semuanya bermula dari rumah. Untuk apa? Untuk mewujudkan individu yang berkualiti, berperilakuan mulia, berakhlak mulia. Dan kedua, melahirkan anggota masyarakat yang bertakwa serta menjaga keharmonian institusi kekeluargaan merupakan asas kesejahteraan masyarakat dan negara. Keluarga dalam sebuah negara, setiap keluarga dalam sebuah negara itu aman, maka insya-Allah negara tersebut akan aman. Sebab apa-apa bermula dari rumah. Yang terakhir, yang keempat, membangunkan modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Membangunkan modal insan yang berilmu. Modal insan itu diri kita lah menjadi manusia yang baik, yang sempurna. Kerana dia kat situ dapat mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan, memberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan, menitik beratkan pemukaan akhlak mulia dan akhir sekali melahirkan individu yang terdiri dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Jadi dengan ada empat keistimewaan ini, maka ianya melambangkan bahawa Islam itu, sistem sosial Islam itu sangat baik, sistem sosial itu sangat adil, sistem sosial Islam itu penyelesai masalah dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita, insya-Allah. Agama melahirkan masyarakat Kita saksikan yang kepentingan mentaati sistem perintah sosial Allah Islam dalam kehidupan. Yang kedua, aspek politik. Yang pertama, menjamin kestabilan politik. Dan yang kedua, memastikan pemerintahan dilaksanakan dengan amanah dan adil. Ekonomi. Yang pertama, menegakkan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Yang kedua, memberi kebebasan kepada semua pihak yang berusaha mencari harta dan kekayaan yang halal. Pendidikan. Membangunkan sistem pendidikan holistik yang meliputi fardu ain dan fardu kifayah. Aspek perpaduan. Mewujudkan masyarakat yang menghormati antara satu sama lain.
Sekali bagi merealisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan, kita perlu ada perbuatan ataupun perlu ada seperti mana yang telah ditunjukkan dalam gambar di atas. Kita perlu adanya apa nama dia, gotong royong, kita perlu ada program sukan nikah, remove. Semua ni perkara-perkara ni sangat penting dalam kehidupan sesebuah masyarakat untuk merealisasikan sistem sosial Islam dengan sempurna. Ya, terima kasih.